Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis melakat pengurusi surau Tuan Jamaah Yahya bin Haji Ibrahim yang bahagia Datuk sebenarnya Tuan Datuk Haji Khan. Seterusnya Tuan Haji Syafi'i selaku ahli majlis. Seterusnya barisan ahli datang ke surau Darul Ikram, seluruh jemaah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, perempuan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang berkati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam yang berbahagia ini dapat kita bertemu, khususnya pada malam ini merupakan malam Jumaat, malam Sayyidul Ayyam. Dan Alhamdulillah juga kita pada tahun ini kita dapat meraihkan sambutan Maulid Rasul dalam suasana yang Alhamdulillah rata-rata di semua tempat meraihkan, tidak kira sama ada secara sederhana, secara besar-besaran, ada juga yang secara orang kata melaksanakan secara berarak, dan di Kancung ni pun samalah di tempat saya. Walaupun hujan pagi tu, bila kata kita cancel lah, kita cancel lah untuk barakan nikah. Nanti ada yang demam, ada yang meriang, nanti kan panjang cerita pula, tapi tak apa, berkat doa dia kata 8.30 bila stop walaupun gerimis kita teruskan. Alhamdulillah di kebanyakan tempat pun macam tu juga. Cabaran untuk kita mengadakan perarakan khususnya dia perarakan ni salah satu kaedah jugalah untuk kita mengingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa yang sama juga dia dapat membentuk ukhuwah Islamiah, ataupun kita dapat mengukuhkan mungkin sebagian tempat nak berjumpa tu susah atau faktor-faktor yang tertentu, tapi bagi kita yang ada peluang ini, alhamdulillah kita dapat laksanakan. Jadi itu antara aktiviti ataupun antara program yang kita boleh jadikan sebagai satu syiar kepada diri kita dan juga kepada orang-orang yang ada di karya kita ini. Kalau tidak nanti kita takut lupa, takut lupa pula bila kata tentang Rasulullah SAW. Ada pula orang yang mengaku dirinya sebagai Rasul. Ada kalau tuan-tuan ingat dulu tahun sekitar 2000 awal 2003, 2005 ketika saya di Jabatan Mufti dululah jadi antara tugas kita ketika itu adalah kalau mungkin yang pernah dengan Haji Kahar dia mengaku dia ni adalah Rasul apa? Tak? Rasul Melayu. Dia ni adalah Rasul untuk orang Melayu. Terima wahyu pula tu. Jadi kita khawatir bila kita tidak mengingati hakikatnya kita ada Rasul, kita adalah Rasul ataupun Nabi kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, akibat kita mungkin terlupa dan sebagainya. Lebih-lebih lagi mungkin terlepas PKP yang baru ni, kita pun banyak program yang kita tak dapat laksanakan. Kita khawatir ada lagi. Walaupun kalau tuan-tuan rajin pergilah search tengok Haji Kahar, walaupun hajinya katanya di Malaysia, bukannya haji di Mekah, maknanya kalau kita lihat daripada kesukaran untuk kita mendakwa dia dah secara bersemuka dah, maksudnya dah berterus terang dia adalah Rasul Melayu bagi orang Melayu, tapi kita nak mendakwa dia untuk mengesahkan sabitan kesalahan pada dia itu adalah suatu perkara yang sukar. Lagi-lagi ada pengikutnya, lagi-lagi ketika di mahkamah pengikutnya bertanya kepada yang staf yang menguruskan ni, Rasul awak mana? Kita jawab apa? Rasul saya yang ni. Dia tunjuk aja, tunjuklah Kahar tu. Walaupun Kahar pada masa itu dia kata letak jawatan, buat surat letak jawatan. Jadi orang nak didakwa, dia kata dia Rasul sebelum ni penogah dengan dia punya ajaran dengan sebarannya, tapi bila nak di-charge dia kata letak jawatan. Tanya surat nanti kan ada tak? Tak ada. Jadi itulah senario kepada diri kita. Andai kata sebab untuk di tempat kita ni di Selangor ni sebenarnya banyak
terdapatnya ajaran yang sesat. Jadi untuk malam ini alhamdulillah ya, kita dapat mengingati ataupun kita dapat membuat sambutan Majlis Maulid Rasul pada malam ini. Mudah-mudahan ia memberi kekuatan kepada kita untuk kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi surau Darul Iqrar ini juga antara salah satu surau yang dinaik taraf sebagai surau kebenaran ya, solat Jumaat ya. Jadi nak dapat bukannya senang ya. Maksud dia perlu ada kriteria dia ya. Jadi alhamdulillah untuk kawasan sini ataupun di zon sini tuan-tuan dapat ya, jadikan surau ini antara kemudahan ya, untuk menaikkan solat Jumaat ya. Walaupun sekarang ni solat Jumaat dah dibuka dah ya, siapa-siapa boleh datang ya. Tapi masih lagi terdapat aduan ya, dan juga rungutan ya, daripada pihak-pihak, maksudnya di pihak kampung atau pihak jawatankuasa masjid, pihak ketua kampung ya. Ada lagi dia kata rakan-rakan dia, orang-orang dia, ahli karya dia ni masih lagi tidak solat Jumaat ya, mungkin dah selesa sebab ketika berlakunya PKP ya. Jadi kita khawatir ya, perkara itu boleh menyebabkan menjejaskan kita ni tak nak pergi solat Jumaat. Sebab kalau ikut ajaran Rasulullah, salah satunya adalah ketika hari Jumaat ya, ketika orang sembahyang Jumaat, dia akan buat mengaji ataupun kita pergi kuliah agama ya, di tempat dia tu, maksudnya menggantikan solat Jumaat ya. Dan juga ada ajaran yang lain macam tu juga, dia tak pergi sembahyang Jumaat ya, dia berada berkumpul di satu tempat ya, sama ada di pondok ataupun istilah kita kumpul lah ya. Macam ada beberapa tempat dulu dah di rush, maksudnya alhamdulillah tak berlaku lagi kat kebun ya, berkumpul ya, untuk dia kata sembahyang Jumaat ya, tak perlu pergi sembahyang Jumaat ya. Jadi itu yang kita khawatir ya, bila mana perkara itu maksudnya dah jadi satu kebiasaan kepada diri kita, sedangkan ajaran Rasulullah SAW mengajar kepada kita untuk kita antaranya solat fardu 5 waktu tu. Kalau hari Jumaat memang kita kena solat fardu Jumaat di masjid ya, ataupun di tempat-tempat yang telah diiktiraf oleh pihak pemerintah ya. Jadi nak sembahyang Jumaat pun nak kena ada tempat yang diiktiraf tu. Maksudnya ulul amri, pemerintah telah mengesahkan ataupun membenarkan untuk kita solat Jumaat ya. Jadi contohnya di sinilah ya. Kalau buat di tempat lain maksudnya boleh kita katakan ataupun boleh kita dakwa segi undang-undang lah ya. Tapi segi hakikatnya bila ada orang bertanya macam mana dengan solat Jumaat, dia kena kodok lah, sebab dia bukan sembahyang di tempat yang telah ditetapkan oleh ulul amri ya. Jadi begitulah pentingnya ya, bila kita kata ulul amri ini, ketika sekarang kita ni kita sultan lah sebagai ulul amri pemerintah. Tapi pada zaman dulu atau pada zaman kenabian ya, pada ketika Rasulullah SAW dilahirkan, itulah dia yang dikatakan sebagai Rasul, itu adalah utusan Allah ya. Jadi bila kata utusan Allah itu, dia ada keistimewaan dia, ada tugasnya, ada peranan dia ya. Dan yang mungkin kita tahu, Rasul kita itu adalah Rasul yang terakhir yang mempunyai keistimewaan yang tertentu ya. Jadi kalau yang kita faham tu, Nabi ataupun Rasul Nabi kita Muhammad SAW ini merupakan Rasul yang terakhir ya, ataupun penutup sekian Nabi dan Rasul. Tak adalah Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhammad. Kalau ada pun ya, maksudnya kita boleh kata itu adalah palsu ya. Secara umumnya lah ya, kita nampak mudah ya, tak ada Nabi, tak ada Rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi bila ada orang mendakwa ya, kadang-kadang kalau kita lihat ya, contohnya tadi lah ya, Rasul Melayu. Sebelum ni ada juga, kalau tengok kita lihat pada selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada yang menggelar ataupun yang dikatakan mengaku menjadi Rasul ya, antara yang Musailamatul Kadzab ya. Maknanya ada kalangan kita ni ya, ataupun kalangan orang-orang ya, yang hidup selepas kewafatan baginda Nabi ni, maknanya ada segelitir ya, ada yang kita katakan cuba nak bawa diri dia tu merupakan ataupun dia menjadi sebagai utusan Allah ya. Jadi itulah yang kita khawatir. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita faham ya, kalau kita lihat saja rukun iman, rukun Islam itu sebenarnya kita pegang tu je pun sebenarnya kita dah kukuh dah ya. Kita dah kuat dah, kita tak perlu orang kata nak bersangkut paut kepada pihak-pihak lain ya. Perlu kepada yang dikatakan sebagai nak talaki dengan pihak-pihak yang tidak diyakini, yang kadang-kadang dikata tasawufnya lah ataupun itu dan ini, akhirnya kita pegang pada pihak ataupun pada orang yang tidak sepatutnya ya. Jadi kalau kita lihat ya, kesimpulan daripada
ajaran-ajaran sesat yang ada di Islam pun akhirnya dia sebenarnya menolak Rasul, ya, menolak Nabi, menolak hadis, ya, menolak, ada juga yang menolak Al-Quran, ya. Kalau anti hadis, pernah dengar kan ajaran anti hadis? Dulu era tahun berapa? 1980-an, ya, ajaran Qasim Ahmad, ya. Itu pun sama juga, ya. Maksudnya dia tolak hadis. Bila tolak hadis ni maksudnya tolak Nabi. Bila tolak Nabi ni, cuba tanya dia macam mana dia nak solat. Sedangkan kita solat ni adalah perintah tu ada dalam Al-Quran, kaifiat dia, cara dia, bacaan dia, semua adalah berpandukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kalau orang kata dia tolak tolak hadis, ya, dia hanya pegang Al-Quran, tu kena semak balik lah tu, ya. Tak ada dah, ya, tak ada orang-orang yang dikatakan sebagai mana tolak salah satu, ya. Sedangkan kita dalam nak memutuskan satu hukum yang muasarah ni pun dia akan merujuk pertama kepada Al-Quran, yang kedua kepada hadis, ya, yang ketiga kepada ijma' ulama, ya, dan keempat kepada qiyas. Itu yang diamalkan ataupun yang dijadikan sebagai satu anjuran, ya. Jadi kita tahu, ya, bila kata Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir, ya, kalau kita lihat pada hadis Nabi, anna Muhammadan Nabil Ummi la nabiyya ba'di utitu jawami al-kalima wa khawatimah, ya. Aku adalah Muhammad, ya, seorang yang ummi, tidak ada nabi sesudahku, ya, dan aku diberikan jawami al-kalim, iaitu ungkapan yang ringkas namun padat pengertiannya, ya. Jadi itu perkara pertama, ya. Jadi perkara pertama yang kita perlu kita pegang, ya. Sebabnya kalau kita lihat kita tak kuat dari segi yang ini, ya, akan menyebabkan kita menolak, ya, apa yang sebenarnya Nabi perintahkan, ya. Dan kita semua pun dah tahu dah, ya, bila kata Nabi itu maknanya itu adalah kita punya sebagai, ialah asasnya orang kata idola, tapi ia merujuk kepada kepercayaan kita kepada Nabi ataupun kepada Rasul, ya. Jadi rukun iman kita tak akan sempurna andai kata kita tidak melengkapi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita nak melihat lah, ya, kita nak memahami. Jadi mungkin saya tak ada cerita lah, ya, tentang kelahiran baginda kecil sebagai anak yatim dan sebagainya lah, ya. Mungkin tu tuan-tuan pun sedia maklum oleh pembacaan dan sebagainya. Jadi cuma sebagai tugas lah, ya, sebagai tugas sendiri sebagai pegawai agama ni, antaranya memang kerjanya untuk memastikan akidah dan syariat umat Islam sentiasa terpelihara, ya. Jadi bila nak kata terpelihara tu, yang pertama yang kita kuatir sekali akidah lah. Once akidah dah problem, ya, pastinya syariat kita pun akan habis, ya. Sebab tu apa-apa pun dia akan merujuk kepada sumber utama dia adalah rukun iman itu sendiri, ya. Kalau rukun iman itu dia dah tak ikut dah, dia dah tak follow, dia dah tak pergi dah, kepercayaan itu dah salah, dah tak ikut apa yang seperti yang sepatutnya, maka, ya, untuk amal ibadah kita yang lain pun dia akan jadi masalah, ya. Jadi sebab tu kalau kita nak lihat kepada memahami tentang ciri-ciri Rasulullah SAW, ya, ataupun yang dikatakan apa yang ada pada diri Nabi, ya, mungkin dari segi pakaian dia, ya, dari segi sejarah kelahiran dia, ya, dari segi yang dikatakan apa yang Nabi SAW laksanakan sebagai pemerintah ataupun sebagai utusan Allah, sebagai pendakwah, ya. Sirahnya, kalau ikut sirahnya daripada apa kita panggil fasa secara sir, ya, secara rahsia, ya. Kemudian bila hijrah ke Madinah secara terbuka, ya, ataupun yang secara jahat, ya. Maknanya orang dah tahu, ya, tak ada yang dikatakan sebagai bersembunyi, ya. Jadi itu adalah proses-proses, ya. Jadi proses tu sebenarnya kalau kita lihat bagi kita yang sekarang ni, yang dah 1444 tahun hijrah ni, ya, maknanya bab-bab yang dikatakan, ya, tentang kepercayaan kepada Rasul itu sebenarnya kita dah tak ada masalah dah, ya. Kita pun dah yakin, ya, dan kita pun dah tak ada yang dikatakan sebagai kita yang dikatakan taradud, ya, ataupun tasykik keliru, ya. Betul ke Nabi, ya, Rasulullah SAW itu adalah Nabi ataupun Rasul yang terakhir, ya. Jangan pula kita gunakan akal, kita kata kita tak jumpa, itu payah, ya. Jadi kalau kita kata macam itu susah, ya. Sebab untuk Nabi kita ini, Nabi yang terakhir ini, memang kita Nabi yang cukup istimewa. Sebab apa? Kita ada pegangan kita, iaitu ataupun kita ada yang dikatakan sebagai Al-Quran. Jadi kita nak fahami Islam, ya, kita nak fahami apa yang Allah perintahkan itu, kita nak faham tentang kandungan
tentang alam, alam sekitar ataupun alam dunia, alam semesta ni, dan juga nak tahu juga tentang macam mana kita nak hidup sebagai Islam itu, sebagai syariat kita Islam atau apa itu, maksudnya dia ada dalam Al-Quran. Jadi bila kata dalam Al-Quran, maksudnya kalau kita lihat Nabi-Nabi sebelum ni, kalau contohlah Nabi Musa terkenal dengan tongkat dia, ataupun kita kenali mukjizat Nabi Musa, yang berkaitan dengan berlawan dengan Fir'aun itu sendiri. Bila Nabi Musa meninggal, wafat, maknanya mukjizat itu pun habis kat situ. Tapi bila Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia akan mukjizatnya sampai sekarang kita gunakan, dan sampailah nanti, sampai hari kiamat, kita jadikan Al-Quran itu sebagai satu panduan kita, satu rujukan kita untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia. Yang kedua, bila kita kata Nabi Muhammad SAW juga, seperti mana yang kita tahu, bila mananya Nabi Muhammad SAW itu lahir, dalam sirahnya itu sendiri pun, kalau kita tengok Padri Rahib pun mengakui tentang tentang diri Nabi itu sendiri, bila dia nampak Nabi ketika dia berjalan tu, kalau ikut sirahnya maksudnya ada dilindungi oleh awan, maksudnya dia minta ataupun dia menyatakan inilah Nabi yang terakhir yang ada dinyatakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di situ, kita dapat fahami bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah penghulu seluruh anak Adam. Maknanya Nabi kita ni Nabi yang terakhir, dan bila kita kata Nabi yang terakhir itu merupakan Nabi seluruh untuk anak Adam. Kalau kita lihat kepada satu hadis ni, Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat kelak. Tanpa ada rasa bangga, di tangankulah panji kepujian, tanpa ada juga kebanggaan. Tidak ada seorang Nabi pun pada hari itu, termasuk Adam ataupun yang selainnya, kecuali mereka semua akan berada di bawah panjiku. Akulah orang yang pertama dibangkitkan dari kubur tanpa ada rasa bangga. Di sini boleh tuan-tuan lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis riwayat Tirmizi, dan juga hadis ini kategorinya adalah hadis hasan, hadis hasan sahih. Maknanya kalau kita lihat situ, kita fahami Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ini adalah Nabi yang mempunyai keistimewaan. Ada aspek fadail, ada kelebihan yang ada pada diri Nabi. Jadi bila kita lihat kat situ, kita beruntunglah. Jadi kalau kita kata kita beruntung ni, maknanya kita kena kasih Nabi kita. Kita kena selalu mengingat Nabi kita, dan andai kata kita ada kemampuan, ada rezeki, maksudnya kita boleh ziarah makam junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ketika kita melaksanakan sama ada umrah ke, haji ke, dan sebagainya. Jadi itu sebagai kita punya kekuatan lah, kekuatan, dan juga sebagai sesuatu orang kata nak melepaskan rindu, atau kita nak lebih yakin ataupun menambahkan keyakinan tentang kenabian itu nanti. Maka pada ketika itu, antara yang kita boleh lakukan atau antara yang kita boleh jadikan ia sebagai untuk menambah keyakinan, kita ziarahlah makam Nabi. Maknanya bila kita ziarah, kita lihat orang Islam berkusu-kusu datang ziarah, cuba dekat dan sebagainya. Jadi kita ada peluang, kita ada rezeki, pergilah ke situ. Terusnya yang ketiga, yang kita nak jadikan sebagai Nabi ini sebagai ikutan kepada kita, dan mana kita kena kenal aspek dari aspek Nabi, keistimewaan Nabi itu sendiri. Dari yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ini seperti yang dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maknanya Rasulullah SAW, Nabi kita ni adalah Nabi yang diampuni segala kesalahan dia. Kalau kita lihat, dan kita sebelum ini pernah dengar lah, selalu dengar dalam kuliah-kuliah dan sebagainya, Nabi solat, solatnya Nabi itu, walaupun Nabi telah dijamin diampuni segala kesalahan, segala dosanya, Nabi solat hingga kaki baginda bengkak. Sebab apa? Sebabnya kalau kita lihat di situ secara sirahnya lah, lamanya baginda Nabi SAW berdiri untuk solat. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Asy-Syama'il itu sendiri pun ada nyatakan, maknanya apa yang boleh kita lakukan, ataupun apa yang boleh kita jadikan ini sebagai panduan. Maknanya kalau kita lihat, kita selalu dengar, maknanya bangun sepertiga malam. Kemudian ada juga yang nyatakan bila kita solat tu, ataupun bila kita bangun qiyam itu sendiri,
pastinya maknanya antara doa ataupun waktu yang mustajab 1/3 malam ya. Jadi dalam kitab Asy-Syama'il dia ada nyatakan ya, antara waktu solat ya, solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan sebagai panduan juga ya, sebagai ikutan. Once kalau kita tak mampu tu maknanya tak apalah ya, itu kudrat kita lah ya. Tapi kalau kita lihat ya, dalam kitab Asy-Syama'il itu sendiri maknanya dibahagikan kepada 3 ya, iaitu yang pertama separuh malam untuk baginda Nabi SAW tidur ya. Yang kedua 1/6 untuk baginda menunaikan solat sunat, dan 1/3 iaitu maksudnya untuk baginda istilahnya kita kata tidur ya, sebelumnya masuknya waktu subuh ya. Jadi dari segi kiraan nak mudah kita faham ya. Maknanya kalau kita fahami di situ maknanya seolahnya 1/2 ya, sifar kita lah ya, 1/2, 1/6, 1/3 dengan 1/6. Jadi kalau kita ikut nisbah satu malam contohlah kita nak mudah kira satu malam yang dikatakan malam itu contoh daripada 9.30 sampai 5.30 soalnya berapa jam tu ya, kita kira adalah 8 jam ya. Jadi daripada 8 jam tu kalau ikut minit ni berapa? 480 minit ya. Ini secara kiraan kasar kita ya, kita nak tengok betapa lamanya ya baginda Nabi SAW berdiri ya, ataupun mengerjakan solat sunat. Jadi bila kita fahami daripada hadis ni, maknanya setengah jam, separuh malam, iaitu bila 480 minit, separuh malam adalah 240 minit ya. Jadi maknanya Nabi SAW akan tidur separuh malam itu selama 240 minit ataupun selama 4 jam ya. Yang kedua kita lihat itu baginda akan solat sunat 1/3 malam ya. Maknanya 1/3 malam itu 1/3 daripada waktu yang kita kirakan tadi ya, iaitu adalah selama 160 minit ya, iaitu 2 jam 40 minit ya. Maknanya kalau tuan-tuan bayangkan kita solat sunat agak-agak sampai tak 2 jam. Kalau kita qiyam masa Ramadan pun agak-agak berapa lama? Sejam ya. Sejam pun kadang-kadang dah minta diskaun ya. Kurangkan sikit ya, maknanya kita qiyam sekitar pukul 4 pukul 5 habis biasanya lah ya. Jadi kalau kita lihat kiraan ya, ataupun secara kita nak nampak zahirnya lamanya baginda Nabi SAW berdiri untuk menunaikan solat sunat itu, kalau yang dikatakan 1/3 malam adalah lebih kurang 2 jam 40 minit ya. Agak-agak kalau kita dapat tunaikan ibadah direct masa tu 2 jam 40 minit, agak-agak kaki kita rasa-rasa macam mana. Itu yang dikatakan tempoh masa baginda Nabi SAW menunaikan solat sunat ya. Kemudian 1/6 selepas itu baginda Nabi SAW akan tidur lebih kurang 1 jam 20 minit ataupun 80 minit ya. Dan seterusnya maksudnya waktu subuh ya. Jadi itu antaralah ya yang boleh kita fahami ataupun yang boleh kita jadikan sebagai ukuran ya. Sebab saya ni dulu kita ni masa di Jatah Mufti ni bahagian falak ya. Bila bahagian falak ni antaranya menyediakan jadual waktu solat ya. Bila jadual waktu solat ni maksudnya kita akan buat hitungan lah kita kata ya. Daripada malam, okey contohlah ya, waktu malam kita pun yang maksimalnya biasanya lah ya 8.45 lah kita kata ya. Sebab kita ni macam sekarang ni, macam tadi dimaklumkan zuhur kita dah 1.3 minit ya. Pernah kan zuhur kita sebelum 1.30? Pernah kan ya? Ataupun isyak kita lah, isyak kita lebih kurang 8.12 kot ya, lebih kurang ya. Dulu kan kita pernah isyak 8.45 ya, 8.30 dan sebagainya. Jadi secara fizik lah ya, secara ilmu fizik ya, kalau sains fizik angkasa dia akan kata itu mengatakan pergerakan alam ya. Maksudnya matahari itu terbit dan terbenam itu ya, dia ada dua tempat ya. Dan dari segi kedudukan maksudnya kalau kita gunakan koordinat ya, kita akan dapat lihat ya, matahari contohlah kalau tuan-tuan nak tengok hari ni contoh terbenam di sini, esok dekat-dekat yang sama juga, esok lusa tengok sebulan dia akan berganjak ya, sebab satu hari dia akan berganjak lebih kurang 0.9 darjah. Jadi itu adalah tempoh waktu ya untuk kita sediakan jadual ya. Sebab kita sediakan jadual ni, kalau kita surau ada ni kan, ada jam digital kan, jam ni ya. Syarikat ni dulu pun dia masih nak mula-mula propose nak secara digital, kata hati-hati jangan guna sistem sebab dikhawatiri ada kesilapan. Bila ada kesilapan kita ni follow je kan ya. Jadi dibuat secara
masukkan data, tetapi dia keluarnya itu secara bersistem, ya. Jadi disitulah kita cuba lihat, ya, yang dikatakan malam itu sendiri tempohnya, ya. Jadi kita boleh buat hitungan tu dapatlah, ya, kita dapat gambaran tentang yang dikatakan tempoh lama solat tu adalah yang dikatakan lebih kurang 1/3 malam itu. Tempohnya itu kalau kita kira 8 jam malam kita, lebih kurang hampir 2 jam 40 minit, hampir 3 jam kita berdiri untuk solat sunat, ya. Jadi kemampuan kita macam mana, adakah kita mampu untuk solat tu? Jadi sebagai umat Islam, ya, sebagai seorang yang kita maksudnya diberikan kesihatan nikmat oleh Allah SWT ini, kita boleh jadikan dia sebagai satu ukuran, ya. Tapi mana kalau kita dapat tunaikan setengah jam pun dah kira okey dah, ya. Yang penting buat, jangan tak buat. Dia ibadah macam tu je, ya. Dia once kalau kita kata kadang-kadang kita nak suku yang banyak, ya, tetapi kadang-kadang kemampuan kudrat kita tak ada, ya. Kadang-kadang kita buat bersungguh, ya, tetapi nak istiqamah tu pula kurang, ya. Dia mudah syahid, ya, ataupun mudah tewas, ya. Jadi nak mudah maksudnya kita cubalah, ya. Cubalah buat yang terbaik, maksudnya buatlah ikut kemampuan, ya. Okey, itu dari segi yang dikatakan untuk solat, ya, solat malam yang boleh kita jadikan sebagai ikutan kepada kita, ya, ataupun kita katakan Rasulullah itu sebagai contoh. Yang seterusnya juga yang mungkin boleh kita amalkan juga untuk diri kita, ya, yang mungkin biasa kita dengar, ya, yang biasa kita buat tapi kadang-kadang kita rupanya tak perasan, ya. Kalau kita lihat kepada satu hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berkaitan dengan hadis ini ada dalam kitab Asyama'il Muhammadiyah, ya, Asyama'il Muhammadiyah, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak meninggalkan 3 perkara, ya. Yang kita tuan dah tahu ataupun yang mungkin tuan-tuan amal tapi tak perasan, ya. Yang pertama, maknanya kalau kita lihat di sini, siyamin salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, ya, bulan Islam, ya. Maknanya kalau kita nak puasa Isnin, Khamis ke, ya, nak puasa hari apa? Hari Ayyamul Bid, ya, hari putih ke, ya. Tak kisah, ya. Maksudnya yang antara yang digalakkan ataupun yang diamalkan oleh Nabi, maksudnya yang tidak ditinggalkan lain, maksudnya puasa 3 hari pada setiap bulan Islam, ya. Masa bulan Islam tu bulan ni lah yang dikatakan, ya, Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, ya, sehinggalah akhirnya Zulhijjah, ya. Itu satu fasa, ya, satu fasa. Yang kedua yang Nabi SAW laksanakan iaitu warak atayn duha. Setiap hari Nabi SAW akan laksanakan solat sunat duha, ya. Jadi kita pun biasa buat kot, ya. Kita pun biasa buat, ya. Masanya kadang-kadang kita buat ikut kelapangan kita, ya. Kalau ada kelapangan ke ataupun kita jadikan satu rutin, masanya kalau yang takvim terkini, ya, untuk hitungan dari segi ilmu falak yang terkini dulu selalu dalam rejaki sebut, ya. Sekarang 28 minit selepas waktu syuruk, ya, bolehlah kita untuk solat sunat duha, ya. Yang terbaru turun lagi kadarnya iaitu 25 minit, ya. Jadi dalam keadaan tu maksudnya lepas 25 minit daripada terbit matahari itu, kita dah boleh mula solat sunat duha, ya. Kalau dapat 2 alhamdulillah, ya, dapat 4 lagi alhamdulillah, ya. Lagi banyak maksudnya kalau kita lihat sekurang-kurangnya Nabi SAW laksanakan ada sekurang-kurangnya 4 rakaat, ya. Okey, yang ketiga yang kita boleh jadikan amalkan juga iaitu wa an autiru qabla an anam, ya. Maksudnya tunaikan solat sunat witir sebelum tidur. Hari-hari kita cuba buat, ya. Maknanya macam mana kita nak buat? Maknanya kalau kita lihat di sini ada beberapa kaedah, ya, yang dinyatakan, ya, dalam kitab Asyama'il itu sendiri, ya. Yang mana kalau kita lihat ada di antaranya sebelum tidur kita buat, ya. Memang kita dah tahu lah diri kita ni kalau dah tidur memang sampai subuh lah. Nak bangun malam tu mungkin susah, ya. Ataupun kita buat memang kita boleh bangun malam, ya. Maknanya kita sebelum terbit fajar tu masa kita akhiri dengan solat sunat witir, ya. Jadi nak mudah ataupun ikutlah masing-masing, ya. Kalau kita ada kemampuan kita buatlah sebelum tidur, ya. Dan kalau kita terlajak pun maksudnya kita telah tunaikan. Jadi sekurang-kurangnya solat witir tu adalah 3 rakaat, yang seperti yang kita selalu tunaikan, ya. Jadi itu antara kalau kita lihat maknanya Nabi Muhammad SAW dia amalkan 3 perkara itu, yang mana kalau kita lihat, ya, sebenarnya puasa itu sendiri pun dia adalah
yang dikatakan sebagai satu ibadah ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Yang kedua, solat sunat duha itu juga sebenarnya salah satu solat sunat yang kalau kita lihat ya, yang kita faham, yang kita tengah dengar ya, maknanya kita mulakan pagi kita itu dengan solat sunat duha ya. Duha ni pagi lah ya, kita kata awal, mana kita mulakan kehidupan kita itu dengan kita laksanakan solat sunat. Dan akhirnya kita nak tidur ataupun kita nak masuk ke hari yang lain ni, ataupun waktu subuh yang untuk hari keesokannya tu, maksudnya kita akhiri dengan solat sunat witir ya. Tapi kadang-kadang bila bulan Ramadan ni, kadang-kadang orang kebanyakannya tinggalkan witir. Perasan tak? Lepas 8 ke lepas 20, kalau dibuat kat rumah alhamdulillah lah ya. Tapi dalam bulan Ramadan ni memang kita kena disunahkan untuk kita buat bersama imam ya. Jadi itu antara kadang-kadang kerugian bagi diri kita yang kita tidak perasan ya. Okey, seterusnya yang mungkin kita boleh jadikan ia sebagai satu kita panggil semangat lah ya, untuk kita ya. Bila kita lah ingat birthday kan, bila ingat hari jadi, contohlah keluarga terdekat ke ya, atau pasangan kita atau anak-anak kita, kadang-kadang kita nak ada something ya, ataupun sesuatu yang istimewa, ataupun sesuatu yang kita boleh jadikan sebagai satu memori ya. Jadi untuk Nabi Muhammad SAW juga, bila kita sambut Maulid Nabi ataupun Maulid Rasul itu sendiri pun ya, maknanya selain kita baca maulid sepanjang bulan awal daripada bulan Rabiul Awal itu sendiri pun, maknanya kita kena fahami juga apa yang ada pada diri Nabi, apa yang patutnya kita kenali dengan Nabi itu, supaya kita ni lebih bersemangat ya. Jadi seterusnya yang ada dinyatakan dalam kitab ni, iaitu kita kena tahu seperti yang nyatakan tadi, Nabi Muhammad SAW itu juga adalah orang yang pertama akan masuk syurga ya. Kita ni mungkin orang kata dalam keadaan sekarang ni tak berapalah kita sangat ya, sebab orang kata tengah semangat ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang masuknya dah ujung ya, dah senja ya, kadang-kadang bila bersembang ya, bila bercakap ya, kadang-kadang dia nak hari kiamat pengakhiran kehidupannya itu dimudahkan oleh Allah SWT, dan bila dibangkitkan semula dipermudahkan untuk masuk syurga ya. Jadi bila kata masuk syurga tu, kalau kita fahami ataupun kita lihat daripada hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maknanya dia menceritakan ataupun menyatakan bahawa pada hari kiamat nanti, aku, yakni Nabi Muhammad, akan mendatangi pintu syurga, lalu aku minta agar dibukakan ya. Jadi fayaqul khazin, masa orang yang jaga syurga tu akan tanya ya, man anta, siapa kamu? Faqulu, maka Nabi berkata, aku adalah Muhammad ya, ataupun aku adalah Nabi Muhammad. Fayaqulu ya, yang jaga pintu akan bertanya lagi, bika ya, aku diperintahkan ya untuk membuka kerana kamu ya. Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak ya. Maksudnya Nabi SAW bila sampai itu, bila kata menyatakan yang datang tu adalah Nabi Muhammad, lalu yang menjaga pintu syurga pun menyatakan bahawa tidak akan aku buka pintu syurga bagi sesiapa pun sebelum kamu. Maksudnya Nabi lah orang yang pertama akan masuk yang akan pertama masuk syurga ya. Anna awwalu man yadkhulul jannah yaumal qiyamah wala fakhr ya. Mana Nabi SAW yang pertama ya. Jadi itulah kelebihan kita ya, kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kitalah antaranya orang yang terpilih ya. Jadi maknanya kita kena ingatlah ya, ataupun kita kena mengasihi Nabi kita kena menjunjungi ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu dengan sebaiknya, dengan semaksimal yang mungkin ya. Sebab apa? Pada masa yang kita selalu dengar, kita nak dapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi bila kata syafaat ni, kalau kita hidup lah ya, hidup di dunia ni lah ya, macam khususnya siapa yang pernah belajar di Universiti Al-Azhar lah ya, kadang-kadang kita ni yalah, di sana ni kadang-kadang sistem dia belajar tak macam kita di Malaysia kan ya. Maksudnya yalah, kuliah pun tak wajib, nak pandai datanglah, tak nak datang pun tak ada masalah ya. Kehadiran tidak jadikan sebagai utamaan ya, ataupun jadikan satu kewajipan ya. Jadi bila nak periksa tu ya, bila nak periksa ya, bila nak periksa kita tu biasa tanya kat doktor ya, syafaat doktor, syafaat ya, minta soalan, istilahnya kalau di Malaysia ni soalan kita panggil soalan spot ya. Jadi bila kata soalan spot ni, maksudnya kita minta syafaat lah ya, soalan bantuan pada
pada durah ni ya, untuk bagi soalan-soalan yang mungkin kita boleh ready untuk kita untuk baca atau untuk kita menjawab ya. Sebab soalan tak banyak, soalan 2 je ya. Macam kuliah saya 2 je soalannya dulu. Ya, soalan 2 lulus 50 ya. Satu soalan kita jawab confirm tak lulus. Tu saya kira mudah ya. Dan soalannya pula kadang seronoknya apa? Dah duduk periksa baru doktor tulis. Lepas tu putus seat tak jauh daripada tempat kita, nah ambil kau jawab seorang ya. Itulah yang kita kata syafa'an ya. Itu masa kita hidup di dunia lah masa kita ini. Tapi bila kita kata syafaat di syurga nanti ya, kita tahu ya, syafaat kita adalah daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dianugerahkan syafaat ya. Iza kana yaumul qiyamati syufi'an ya, syufi'tu faqultu ya rabbi adkhil jannah man kana fi qalbi khardalatun fayadkhulun ya. Pada hari kiamat aku diberi syafaat. Aku berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah dalam syurga orang yang masih ada iman sebesar biji sawi ya. Maknanya itulah yang paling minimal kita. Azan ke? Azan.
Okey, kita sama sikit lagi. Okey, yang dikatakan dianugerahkan syafaat Pada hari kiamat aku diberi syafaat. Aku berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah dalam syurga orang yang masih ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka pun memasukinya. Aku pun berkata, masukkanlah dalam syurga orang yang masih ada serendah-rendah iman. Anas berkata, seakan-akan aku melihat isyarat pada jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa istifadah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Maksudnya bila kita kata masuk ke syurga ni paling kurang apa yang ditekankan ataupun yang ditekankan sini adalah selemah ataupun iman walaupun imannya masih ada sebesar biji sawi, yang haluslah kita kata maksudnya kita kena untuk dalam bab syurga neraka ataupun yang dikatakan alam akhirat nanti bila kita nak masuk ke syurga perkara pertama yang dikatakan kita boleh masuk syurga itu adalah kita boleh syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi syafaat itu ataupun pertolongan itu ataupun bantuan itu, maknanya Nabi SAW menyatakan dalam hadis ni bahawa apa yang orang ni boleh masuk, dia ada iman sebesar walaupun sebesar biji sawi. Sebab tu yang peringkat awal tadi saya katakan tadi maknanya kita bila kata bab yang dikatakan ajaran sesat ni yang ada di Malaysia lah ataupun di dunia ni yang menyalahi Islam itu sendiri, biasanya dia akan menyebabkan iman kita habis. Iman kita habis. Bila iman kita habis ni maksudnya kita tak ada peluang dah. Kita khawatir bila kita nak menghadap ataupun di hari akhirat nanti tu, iman kita rupanya tak ada. Iman kita tak ada. Itu yang kita khawatir, tak ada syafaat untuk kita masuk ke dalam syurga. Sebab tu bila ajaran sesat, contoh yang terakhir lah saya ingat yang kita tahu ajaran Siti Masyitah tu, yang dia buat istitabah, yang dia bertaubat di Dewan Muzakarah maknanya dia bertaubat istitabah. Majlis istitabah tu maksudnya dia bertaubat, dia tarik balik dia tolak kepercayaan yang dia dapat sebelum ni. Perjalanan mimpi terakhir Siti Masyitah, siapa yang pernah perasan tak lama walaupun dia dah isytiharkan dia ajaran itu diketahui umum, masyarakat pun dah mula ikut, masyarakat mula pertikai dibuat dialog dengan jawatan kuasa akidah dan kuasa akidah MAIS. Tak boleh buat dialog dulu orang kalau ada yang mengikut ajaran berpegang ni ataupun senang cerita dia punya guru dia lah kita kata kita akan buat dialog kat mana kan pergi sana pergi sini dia dengan hujah dia, kita dengan hujah kita, dia hujah dia dengan kita jadi akhirnya dia pun surrender maksudnya dia pun mengakui kesilapan ajaran yang dibawa ajaran Siti Masyitah perjalanan mimpi yang terakhir yang dia kata akan berlaku banjir besar satu lagi saya tak ingat dia punya tu maksudnya dia baca, dia sign depan mufti, depan Muslim MAIS, dan satu lagi ada satu fatwa rasanya dia janji tak nak sebarkan lagi once kalau sebar maknanya kita boleh dakwa dia termasuklah dulu ada kesempatan dengan arwah hatinya Masih Al-Arqam dulu tu istitabah isteri kepada Syari itu sendiri di Hulu Selangor dia baca apa semua itu, maksudnya dia kembali jadi bila dia kembali, dia pun mengucap syahadah balik. Itulah yang kita harapkan, syahadah kita itu akan menjadi asbab bila kita nak dapat syafaat pada Nabi Muhammad SAW itu itu yang kita harapkan menjadi asbab untuk mudah kita masuk ke syurga sebab tu kadang-kadang kalau amalan kita lah bukan amalan pun, maksudnya kadang-kadang rutin kepada kita nak nikah pun kita minta perbarui syahadah. Dulu mula-mula masa saya jadi nikah kadang tanya juga kenapa juga tapi bila saya dah jumpa kes saya sendiri yang jumpa kes, maksudnya wali tu ayahnya tu dia kata dia memang ikut satu ajaran yang sesat lah ajaran apa saya tak sebut lah berkeras dia nak jadi wali juga nak jadi wali berkeras juga nak akhirnya kita rujuk masa tu ketika saya di Petaling lah rujuk kepada mufti. Maksudnya sekarang kalau ayahnya kita kata seorang profesor minta dia kembali syahadah, maksudnya kita boleh luluskan dia untuk menjadi wali, dan mudah-mudahan bila akad nikah nanti pun syahadahnya tu berkekalan
Dan ada satu kes yang terbaru datang kat Kuala Lumpur macam tu. Ayahnya bila tanya anaknya kata bapaknya ni dah ikut satu ajaran. Dia memang tak akan nak ikut, ya. Senang cerita dia ada pelik sikit lah ajarannya. Okey. So kita nak macam mana nak jadikan wali untuk anaknya tu, ya. Akhirnya telefon, bapaknya pun datang, ya. Datang, bila kita tanya apa, temu dugalah sikit, ya. Ajaran apa gini. Kita tengok basic asasnya memang dia masih lagi melakukan, rukun Islam tu sebahagian besarnya masih lakukan, ya. Cuma dia ada beberapa yang dikatakan terpedaya ataupun terikut dengan sikit-sikit pemahaman, ya. Dan akhirnya macam mana cik nak jadi wali ke? Kalau nak kita kena syahadah balik. Mudah-mudahan kembalinya syahadah itu pasti masih lagi daripada peladas Islam, dan itu yang menjadikan keimanan kita akan bertambah kuatlah mudah-mudahan, ya. Jadi dia mengucap, ya, dan dia pun macam nak kembalilah, ya. Sebab dia kata dia terasa terikut, salah ikut orang mengaji, ya. Sebab tu kalau nak mengaji ni tak nak kita senang je cari tempat yang terbuka. Maksudnya tempat terbuka ni bukan di sorok, ya. Kalau sorok ni kadang-kadang tuan-tuan boleh lah. Boleh kadang-kadang kita nak tahu pun susah juga, sebab biasa juga, kadang-kadang kita buat undercover ni, ya. Yang saya pernah beberapa tempat saya pergi dulu masih di daerah lain, ya. Bila kita follow, kita ikut, tak jadi, ya. Jadi itulah yang kadang-kadang kita khawatir. Kenapa, ya? Untuk mengajar khususnya Islam itu sendiri, maknanya kita berada pada lokasi-lokasi yang bersesuaian, yang terbuka lah. Masjid ke, surau ke, madrasah ke, ya. Dan kita pun maksudnya bila ada berlaku yang dikatakan perkara-perkara yang sulit, ya, bukan kita yang sendiri buat keputusan, ya. Maknanya kalau sesuatu hukum itu perlukan kepada rujukan, ya. Maksud contohlah, ya, kalau di Selangor ni ataupun di Malaysia ni, kita ada setiap negeri ada mufti dia, ada jawatan kuasa fatwa negeri, ya. Maksudnya nak putuskan tu kita ada jawatan kuasa. Maknanya ada orang, pelbagai orang, ya. Pelbagai latar belakang, ya. Bukan satu, ya, bukan satu. Lepas tu diperhalusi dari segi undang-undang dan sebagainya, barulah dikeluarkan, ya. Jadi itulah sebenarnya yang terbaik, yang selamat bagi kita untuk menetapkan satu yang berkaitan dengan hukum, ya. Jadi untuk aspek yang dikatakan sebagai syafaat Nabi, kita nak layak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, maknanya dalam hadis ini menyatakan sekurang-kurangnya iman kita itu sebesar biji sawi pun masih lagi diterima. Tapi kalau kita iman kita sempurna penuh lagi, alhamdulillah, ya. Jadi untuk sebagai kesimpulan, ya, daripada apa yang dapat, ya, saya kongsikan, ya, sebenarnya saya sampaikan pun untuk diri saya juga, ya. Kadang kita risau juga tuan-tuan, ya, bila kita menyampaikan ini, ya, kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang, ya. Kadang-kadang ada juga orang yang cuba, ya, menjelaskan dia ada satu ilmu lah kata, ya. Kadang-kadang kita pun khawatir juga, ya. Jadi itulah yang dapat dibuka, maknanya kita daripada awal tadi yang saya nyatakan tadi, berhati-hati, ya, untuk kita mengikut kepada ajaran-ajaran yang tak betul ataupun ajaran yang sesat, ya. Berhati-hati, ya. Kalau rasa kita okey, ajaran tersebut mampu untuk membentuk kita kepada yang betul, yang benar, alhamdulillah, teruskan, ya. Tapi kalau kita ada apa, muskil, ya, muskil. Kalau muskil, rujuklah, ya, kepada yang ada autoriti, ya. Yang kedua yang saya nyatakan tadi juga, maknanya tentang Nabi SAW ini, maksudnya kita ketahuilah, ya, dia adalah penghulu seluruh anak Adam, ya. Maksudnya kita yakini dan kita akui Nabi kita ini mempunyai kelebihan yang Allah bagi. Jadi kita teruskan, ya, sayangi, kasihi Nabi kita. Dan yang ketiga, kita kena ambil syafaat juga tentang Nabi kita ini sendiri diberi, ya, ataupun dah dijamin diampuni sekadar kesalahannya. Jadi antara amalannya, ya, yang dinyatakan tadi adalah lamanya baginda berdiri untuk solat sunat, ya. Jadi kita pun di kesempatan yang sehat ini, ya, maknanya kita cuba unjurkan masa malam kita, bahagikan 1/2, ya, kemudian 1/6 dan juga 1/3, ya. 1/3 untuk malam dan 1/6 tu sebelum maksudnya waktu subuh, ya. Sebab kita Malaysia lebih kurang malam panjang tu lah, ya. Tapi kalau bagi negara yang malamnya lebih panjang, maka masanya tu lebih lama, ya. Jadi kita ambil lah kiraan itu sebagai satu asas kita. Satu hari kita cuba fikir muhasabah kita, agak sampai sunat aku ni ada tak sampai 3 jam. Ya. Jadi kalau ada 3 jam tu maknanya
okeylah tu ya. Tapi kalau sebagai sunatnya susah nak dapat, nak buat pun susah ya, maka maknanya kita daripada semasa ke semasa cuba kita baiki ataupun cuba kita azam untuk kita menambahkan amalan-amalan sunat ya. Seterusnya yang ketiga tadi yang keempat lah ya. Yang keempat sekurang-kurangnya 3 perkara ni cuba kita buatlah ya. Iaitu yang pertama solat sunat, yang pertama puasa 3 hari dalam sebulan bulan Islam. Yang kedua kita buatlah solat sunat duha paling kurang 2 rakaat ya. Yang ketiga kalau boleh kita sebelum tidur kita amalkan solat sunat witir ya. Itu yang kita biasa lazimi. Kadang-kadang kita cuma tak istiqamah, ataupun witir ni biasanya kita bulan puasa insya-Allah. Tapi lepas bulan puasa dah slow dah. Jadi cuba kita teruskan amalkan. Itu antara yang dilaksanakan ataupun yang diamalkan oleh Nabi. Dan yang keempat, yang kelima, iaitu tentang syafaat tadi tu ya. Bab yang berkaitan dengan nak masuk syurga ni, kita kena ingat tak ada iman memang kita tak ada harapan ya. Kita jaga iman kita ya, mana dah dijanjikan pun di dalam hadis ni, maknanya iman kecil pun ya, sebesar kita panggil biji sawi pun masih lagi diterima untuk masuk ke syurga ya. So jadi kita jagalah ya, dalam apa-apa amalan kita buat, dalam apa-apa yang dikatakan bersifat kepercayaan ya, kat situ kita kena pastikan ia tidak tergelincir daripada ajaran Islam ya. Dan yang terakhir yang saya nak kongsikan juga berkaitan dengan yang biasa kita buat ya, maknanya solat sunat rawatib. Ada yang dikatakan yang muakkad dan ada yang ghair muakkad ya. Yang muakkad ni dia 10 je ya, 10 rakaat saja ya, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur ya, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Itu yang dikatakan sebagai solat sunat rawatib yang muakkad ya. Jadi kadang-kadang ada persoalan juga, macam mana yang kita buat kadang-kadang sebelum maghrib ya. Jadi di sini ada yang dikatakan sebagai ghair muakkad, iaitu solat sunat 4 rakaat sebelum asar ya. Kemudian ada juga yang tambahan 2 rakaat sebelum zuhur dan selepas zuhur ya, dan 2 solat sunat sebelum maghrib ya, dan juga yang terakhir solat sunat yang dikatakan sebelum waktu isyak ya. Jadi itu yang dikatakan sebagai ghair muakkad, yang mana kita cubalah ya, semampu yang kita ada, sekudrat yang kita ada, dengan nikmat kesihatan yang Allah SWT masih berikan kepada kita, cuba kita laksanakan ya. Paling kurang yang tadi yang muakkad 10 rakaat ya, dan campur yang ghair muakkad tadi dia akan banyaklah ya. Jadi itulah antara yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ya, dengan mencintai Nabi, once kita dengar satu perkara ataupun setahun, kita untuk next tahun yang seterusnya kita akan cuba carilah ya. Sebenarnya amalan ini untuk diri kita je ya, bukannya untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya ya. Untuk diri kita dan untuk bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya kita dah buat, tapi kadang-kadang kita tak ada diperincikan ya, dan mudah-mudahan itulah yang menjadi kekuatan kepada kita. Kita terus amal soleh ya, terus amal kita lakukan perkara-perkara yang bersifat kebajikan, kebaikan dan sebagainya ya. Dan kita cuba minimalkan ya, kalau boleh tinggalkan terus ya perkara-perkara yang dilarang ataupun perkara-perkara yang syubhat ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong ataupun terikut ya. Jadi itulah istifadah ataupun faedah yang kita boleh ambil daripada sambutan ya Maulidul Rasul. Selain kita mungkin berarak, kita berselawat, kita ambillah tips-tips ya, yang boleh menjadikan tips itu menjadikan amal kita ya. Ada tambahan dalam diri kita, amal-amal yang soleh yang kita boleh lakukan secara dalaman ya, secara persendirian. Mudah-mudahan itu menjadi bekalan, dan akhirnya mudah-mudahan kita niatkan ia akan menjadi istiqomah ya kepada diri kita ya. Jadi itulah ya perkongsian yang saya dapat kongsikan pada malam ini ya, pengalaman sikit ya ketika bekerja ya. Sebab kerjanya berkaitan dengan perkara-perkara ini ya, kerana kita khawatir juga ya. Jadi ia sebagai kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita ini tergolong dalam orang yang amal soleh, dan pada masa yang sama juga kita dapat meneruskan selawat ya, selawat kita pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi malam ini malam Jumaat ya, mana hari Jumaat ya, antara yang dikatakan Sayyidul Ayam itu sendiri ya, kita teruskan walaupun secara orang kata secara dalaman ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi perkara kepada kita
sebagai limpah kasih sayang kita ya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya atas jemputan kepada pihak surau. Terima kasih juga pada tuan-tuan yang dapat ya kita bersama-sama berkongsi pada malam ini. Nah, zahirnya menyampaikan, tapi zahirnya juga adalah untuk peringatan diri sendiri ya. Dan mudah-mudahan saya dan tuan-tuan ya akan sentiasa dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya, dan kita ini akan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu ya. Terima kasih atas sekali lagi. Kita akhiri sesi pertemuan kita malam ini dengan baca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Al-Fadhil Al-Fatihah yang telah menyampaikan ceramah sebentar tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Qadi itu akan menjadi pegangan kepada